Salam sejahtera kepada murid-murid yang saya kasihi sekalian. Topik kita pada minggu ini ialah nasionalisme. Bangsa bersatu, negara berdaulat. Apakah yang menjadikan bangsa? Iaitu rakyat sesebuah negara bersatu padu dan sesebuah negara merdeka dan berdaulat. Jawapannya ada pada diri kita, iaitu rakyat. Rakyat yang mempunyai semangat nasionalisme dapat menjamin perpaduan bangsa dan kedaulatan negara. Dalam pembelajaran kita pada kali ini, kita akan lihat dahulu apakah maksud nasionalisme, diikuti dengan mengapakah pentingnya nasionalisme, dan bagaimanakah kita sebagai rakyat dapat mengamalkan semangat nasionalisme dalam hidup kita. Akhirnya, cikgu akan lampirkan soalan esei untuk dijawab oleh murid-murid sekalian. Baik, apakah maksud nasionalisme? Nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa, iaitu rakyat negara kita yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan negara kita, Malaysia. Selain itu, nasionalisme juga bermaksud semangat kebangsaan, iaitu semangat cinta dan setia terhadap bangsa dan negara. Dengan adanya semangat kuat sebegini, barulah pemimpin terdahulu boleh berjuang, iaitu berusaha menentang penjajahan negara asing seperti British. Semangat ini juga berkait rapat dengan sikap ingin membela, iaitu dalam erti kata lain, menjaga bangsa dan negara. Murid-murid tentu sudah pernah dengar hashtag kita jaga kita dalam berita baru-baru ini. Seperti yang murid-murid sedia tahu, negara kita telah dilanda wabak COVID-19. Dan oleh itu, rakyat diberi perintah untuk duduk di rumah sepanjang perintah kawalan pergerakan. Walaupun bosan, walaupun tidak biasa dengan keadaan baru ini, semangat cinta akan negara, semangat untuk melihat negara kita memenangi perang COVID-19 ini mesti ada. Justeru, demi negara kita yang tercinta, kita mestilah saling menjaga supaya dapat membela bangsa dan negara kita. Seterusnya, nasionalisme bermaksud gerakan atau perbuatan untuk mencapai kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan politik, iaitu bebas mengetuai negara sendiri. Kebebasan ekonomi, iaitu bebas menguruskan kewangan negara sendiri. Akhirnya, kebebasan sosial, iaitu bebas menentukan pendidikan, cara hidup, agama dan sebagainya di negara sendiri. Dahulunya, negara kita dijajah. Jadi, pemimpin terdahulu berjuang mencapai kebebasan daripada penguasaan orang asing seperti British. Pada hari ini, kita sudah bebas daripada penjajahan orang asing. Akan tetapi, pada hari ini, negara kita diancam oleh wabak COVID-19. Jadi, bagaimanakah kita harus berjuang mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial? Sementara pemimpin terdahulu bersenjata dan berperang dengan musuh di luar rumah, di medan perang, cara kita berjuang pada hari ini ialah duduk di rumah dan menjaga kebersihan diri. Oleh itu, ideal nasionalisme tidak sama antara negara dengan zaman. Mengapa demikian?
Seperti mana yang kita sudah tahu, ia berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. Pemimpin terdahulu melalui pengalaman penjajahan, manakala kita pada hari ini melalui suasana ketakutan dan kebimbangan merebaknya virus COVID-19 yang boleh meragut nyawa manusia dengan cepat. Jadi, apakah maksud nasionalisme? Nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan bangsa. Selain itu, nasionalisme juga adalah semangat kebangsaan berjuang menentang penjajahan dan membela bangsa dan negara. Nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Akhirnya, nasionalisme adalah tidak sama antara negara dengan zaman kerana berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. Kita sambung dengan soalan-soalan kebat berkaitan. Adakah nasionalisme penting kepada kita? Mengapa? Mari kita fikirkan. Kalaulah semua rakyat mempunyai semangat nasionalisme, iaitu cinta akan negara, apakah mungkin keadaan di negara kita? Tentunya negara akan menjadi aman, kan? Selain itu, negara akan kekal merdeka, iaitu berdaulat. Kalau negara kita aman dan berdaulat, imej negara kita pula jadi bagaimana? Imej negara kita akan meningkat. Apabila imej negara kita meningkat, orang negara lain akan tahu Malaysia negara yang baik. Jadi, orang asing akan datang ke negara kita untuk melabur di negara kita. Contohnya, pelabur asing dari Jepun membuka kilang di sini. Apabila mereka membuka kilang, mereka akan memerlukan ramai pekerja. Maka, peluang pekerjaan meningkat dan ekonomi negara kita pula tentunya menjadi maju. Dengan keadaan ekonomi yang baik, tentunya kita semua rakyat Malaysia hidup sejahtera. Kalaulah kita cinta akan negara, maka senanglah juga rakyat berbilang kaum hidup bersatu padu. Kita baru sahaja belajar betapa pentingnya semangat nasionalisme kepada sesebuah negara. Jadi, sebagai seorang rakyat, bagaimanakah kita dapat mengamalkan semangat nasionalisme? Pertama sekali, kita mestilah bekerjasama dengan kerajaan agar politik negara stabil. Perhatikan di sini, cikgu gunakan dabus untuk menghuraikan isi saya, iaitu perkataan yang dimerahkan itu. Perkataan agar. Kedua, kita harus mematuhi undang-undang supaya negara aman. Ketiga, kita harus menjaga perpaduan supaya rakyat hidup sejahtera. Akhirnya, kita mestilah mengukuhkan jati diri agar tidak terpengaruh dengan anasir luar. Jati diri ialah identiti diri. Ini bermaksud kita harus berpegang kuat kepada identiti kita sebagai orang Malaysia mengikut prinsip-prinsip rukun negara. Contohnya, kesopanan dan kesusilaan. Mengapa? Supaya kita tidak terikut-ikut dengan unsur luar yang negatif. Contohnya, bercakap kasar. Percakapan yang kasar boleh membawa kepada pergaduhan dan salah faham yang tidak diingini. Fakta menarik untuk topik kita pada minggu ini ialah, tahukah anda, negara kita adalah negara ke-16 paling aman di dunia. Di Asia Tenggara pula, negara kita adalah negara ketiga paling aman. Ini adalah berdasarkan laporan Indeks Keamanan Global 2019. Tahniah dan syabas kepada rakyat Malaysia. Ingat lagi tak apakah yang menjadikan bangsa bersatu?
dan negara aman dan berdaulat? Ya, semangat nasionalisme. Ini membuktikan ramai rakyat negara kita yang mempunyai semangat cinta akan negara. Tidak percaya? Sebenarnya, murid-murid semua telah pun berjaya menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi dalam beberapa minggu ini. Bagaimanakah pula itu berlaku? Walaupun kita kata quarantine, no human right. No quarantine, no human left. Maksudnya, kalau kita tidak duduk di rumah, maka semua manusia akan mati kerana wabak COVID-19. Jadi, dengan duduk di rumah, kita telah pun menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat yang cinta akan negara dan bangsa untuk menjaga keselamatan semua rakyat Malaysia. Jadi, cikgu ingin mengambil kesempatan ini mengingatkan murid-murid, kita tak nampak musuh dalam perang kali ini. Jadi, nak menang, mestilah mematuhi perintah negara dengan kerap basuh tangan, terus duduk di rumah dan jaga jarakan sosial. Bersabarlah kita sebab kita mesti menang. Jangan lupa untuk menjawab 3 soalan ini. Akhirnya, cikgu harap semua sihat dan selamat sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.